Yang pertama mengenai isu Guan Eng Saman Siti Mastura bersatu buat laporan polis, dan Muhyiddin juga salahkan undang-undang yang mereka cipta sendiri. Soalan kita adalah di mana Azmin Ali menghilang? Konspirasi lemahkan bersatu dikatakan. Dia Muhyiddin tak sebut. Tetapi secara tersiratnya seolah-olah datang daripada dua watak ni, iaitu geng Azmin Ali dan juga Cik Gubat. Yeah, okay, kita akan tengok kejap lagi. Dan arahan dari PKR, adakah mereka dua ni sebenarnya adalah musuh dalam selimut yang konon nak kembali kepada PKR, maka mereka telah dihantar ke dalam bersatu untuk nak lemahkan bersatu. Is that the story? Ada yang kata tadi, terima kasih Suardi, segala prediksi anda, almost all lah, bukan semua, menjadi kenyataan. Ya, baik. Okay, insyaAllah. Bila nak saman logo Israel Liberal sebab letak logo PKR, nak saman kenapa J-Bank? Kita soalnya nak saman kenapa? Apa kesalahan dia? Kalau dia tersilap, dia dah turunkan. So dengan menurunkan itu dah dikira satu kesilapan. So tak boleh nak saman. Dia sendiri mengaku bahawa mereka tersilap. J-Bank. Tetapi kita kena ingat, di dalam Liberal International tu, parti gerakan masih ada J-Bank. Jadi bila parti gerakan tu masih ada, since parti gerakan itu bersama dengan PAS, adakah PAS itu Liberal International? Dan juga salah seorang ahli parti gerakan itu ada di dalam Exco Negeri Kedah. Adakah Negeri Kedah itu juga adalah negeri liberal? Oh my God, jeng. Kita akan tanya soalan itu bila Alif Western nanti nak naik. Kita nanti Alif Western naik, kita akan tag. Sekejap lagi kita bawa naik. Jangan risau, jangan takut. Baik tuan-tuan. Kita berbicara dahulu beberapa perkara insya-Allah. Allah, kita buat awal sangat benda ni. Selangor bakal langsai hutang kerajaan persekutuan menjelang 2024. Menteri Besar Selangor mengatakan, wow. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari yakin Selangor melalui Belanjawan 2024 akan dapat melunaskan hutangnya dengan kerajaan persekutuan menjelang tahun hadapan. Semasa bacaan pertama Belanjawan Selangor 2024 di Shah Alam, Amiruddin mengumumkan Belanjawan Selangor 2024 berjumlah 2.53 bilion ringgit dengan anggaran defisit berjumlah 330 juta, lebih rendah 450 juta yang dicatatkan tahun lalu. Daripada jumlah itu, 1.33 bilion atau 52% diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan 1.2 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Bagaimanapun dia berkata negara itu dijangka mengutip hasil 2.2 bilion tahun hadapan yang merupakan unjuran berdasarkan rekod prestasi sebelum ini yang mencecah 2 bilion setakat Ogos 2023. Antara penyumbangnya adalah premium tanah sebanyak 890 juta bersama 40%. Penyumbang terbesar kedua adalah cukai tanah sebanyak 622 juta. Kemudian Amiruddin menambah penyumbang ketiga adalah daripada geran oleh kerajaan persekutuan berjumlah 200 juta yang membentuk 9.7% daripada pendapatan. Mengambil kira semua itu, Amiruddin menyasarkan negeri terajuinya itu akan membayar sepenuhnya hutang kepada kerajaan persekutuan yang kebanyakannya terdiri daripada projek bekalan air dan skim amanah saham Selangor Asas. Berdasarkan rekod terkini, baki tunggak kerajaan negeri dengan persekutuan hanyalah sebanyak 19,207,475 ringgit 78 sen, sikit saja. Jelasnya komitmen penyelesaian liability hutang Selangor juga rendah dengan ansuran akhir skim asas berjumlah 1.89 juta. Bagi pinjaman projek air sebanyak 17 juta secara anjuran telah termaktub dalam perjanjian penyelesaian global berkenaan penstrukturan industri air Selangor akan dipindahkan kepada pengurusan aset air berhad yang hanya memerlukan tindakan susulan dokumentasi yang sedang dalam tindakan PABB untuk diselesaikan. Sementara itu, Amiruddin juga mengingatkan mengenai kepentingan perpaduan masyarakat di Selangor. Okey, itu tak yalah. Now, Selangor sudah sampai ke satu peringkat di mana tinggal berapa belas juta tadi? Itulah jumlah 17 juta aja hutang dia. Hutang Selangor yang tinggal kepada apa orang kata, kepada kerajaan persekutuan. Jadi pada jumlah tersebut, Selangor mungkin antara negeri yang sudah lagi tidak mempunyai bilangan hutang yang tinggi kepada kerajaan persekutuan. Hasil terima kasih kepada kerajaan Pakatan Harapan di bawah mentadbiran sebelum ini yang telah berjaya membawa Selangor ke satu height yang baik sebenarnya. Dan menyentuh persoalan itu, saya ada kawan tadi balik daripada Melaka. Saya tanya dia, so macam mana percutian di Melaka? Okey, ramai kedua hotel tu penuh, dia kata. So saya peluk, macam mana Langkawi tak penuh? Membawa kepada, kenapa cerita Langkawi tiba-tiba nak cerita dengan hutang pula? Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri yang banyak berhutang kepada federal. Malah kalau kita tengok apa orang kata, perdebatan di antara
wakil PAS dengan Rafizi Ramli hari itu pun mengatakan hutang ni memang kena bayar, wajib bayar. Tetapi adik abang kan, bapak anak, apa kata kita langsaikan. Tuan-tuan, keberhutangan negeri itu kepada persekutuan itu menunjukkan kekuatan negeri-negeri tersebut dan kemampuan pemerintahan itu untuk nak menjana atau nak membentuk atau nak merancang apa saja yang berlaku dalam negeri tersebut. Kita kena faham bahawa kita ni negara berpersekutuan, federalism, di mana federalisme dan juga kenegerian kita ada dua konteks yang berbeza. Kita ada federal, kerajaan persekutuan, dan kita ada kerajaan negeri. Dan dia ada dua pentadbiran yang berbeza. Sebab itu kenapa kita ada ahli parlimen yang itu menentukan apa orang kata undang-undang di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Perkara-perkara yang merentas negeri. Dan juga kita ada ahli Dewan Undangan Negeri yang menentukan undang-undang negeri. Kita kena faham tersebut. Dan kedua-duanya ini termaktub di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. InsyaAllah saya akan buat satu video khas menjawab persoalan Nick Ailin yang mencabar 20 section di dalam enactment Undang-Undang Syariah Kelantan. Dan kenapa saya kata benda itu adalah persoalan akademik dan tidak ada kena-mengena pun dengan mencabar kedaulatan Islam dan sebagainya. Yang itu nanti ada video khas yang saya akan buatkan untuk perkara tersebut. Tetapi kita nak balik kepada perkara ini, kita tengok negeri-negeri yang seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah antara negeri yang mundur di negeri Malaysia ini. Tetapi negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan antara negeri yang, dan Kuala Lumpur antara negeri yang maju di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi kita boleh nampak sebenarnya siapa yang boleh mentadbir. Dia, tuan-tuan, dalam hal pentadbiran, dalam hal pengurusan, dalam hal kebijaksanaan, tidak cukup kita kata orang ini lebih alim daripada orang ni. Maksudnya alim, orang ini lebih beriman daripada orang ni. Iman tu bukan ukuran kita. Oh, dia ni ustaz, therefore dia pandai mentadbir. Tak kena. Tak kena, tuan-tuan. Macam saya katalah, kalau kita naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu kena heart attack, kita nak tengok dua orang. Seorang ni mamat yang bukan Islam, tapi dia memang ada pengalaman memandu kapal terbang. Yang seorang ni tok syekh, lebay, pakai serban, beriman pada Allah, tapi haram reti, bawa kapal terbang pun tak reti. Yang mana satu kita nak suruh bawa kapal terbang? Kita tengoklah keadaan. Jangan kita ingat hanya kerana dia ustaz dan ulama mesti pandai mentadbir. Tak semestinya. Dan tak ada requirement dalam Islam pun mengatakan kalau dia parti Islam, therefore negeri itu akan maju. Tak. Tidak, tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena. Ini semua adalah ilmu pentadbiran yang kita kena faham dan kita kena belajar. Okay? Alright? Baik. Seterusnya. Isu beras dekat Pahang. Okay. Isu beras dekat Pahang ada dipersoalkan berkenaan dengan beras dekat Pahang. Kat mana hilang beras? Ada satu beras makmur, nama dia beras tempatan. Okey, kita jawab, kita bawa sikit. Mana pergi beras makmur? Kerajaan Pahang sepatutnya mengedarkan beras makmur di seluruh negeri bagi mengatasi masalah kekurangan beras tempatan yang masih berlaku. Timbalan Pusurujaya Pahang, Adenan Surah Rabu mendakwa dia sudah tidak lagi melihat kelibat beras makmur setelah PRK Pelangai awal lalu. Saya tertanya-tanya, di mana beras makmur yang disubsidi Kerajaan Negeri Pahang seperti yang dilihat di Pelangai sebelum ini? Di mana nak beli? Dia tanya. So Kerajaan Exco jawab. Dia kata apa? Exco Pahang jawab, beras makmur, beras rahmah. Exco Pengguna dan Sumber Penduduk Pahang, Sim Chong Siang memaklumkan beras makmur adalah beras tempatan yang masih boleh dibeli ketika program jualan rahmah atau jualan rahmah makmur di negeri itu. Jelasnya, jenama beras makmur itu digunakan ketika jelajah jualan ramah makmur di peringkat negeri. Manakala bagi program jualan ramah pula, beras tempatan tersebut dikenali sebagai beras rahmah. Dia macam ni, di peringkat Kementerian Perdagangan KLPDN ada jual program jualan rahmah. Jadi beras rahmah. Manakala di Pahang kita panggil jualan ramah makmur. Jadi beras makmur. Itu saja bezanya. Beras yang sama, label je lain. Jadi segi harga bukan kita yang kawal, tetapi Lembaga Padi dan Beras, katanya kepada Malaysia Malaysia Kini hari ini. So yang itu saya tak nak ulas panjang lah, tuan-tuan. Di antara itu saya kata tadi, dalam pentadbiran ni kita kena bijak. Dia macam hari itulah bila dia tanya kan, ada seorang ahli parlimen PAS di Pematang Pauh, itulah rugi orang siapa yang undi kat Pematang Pauh tu kan. Dia tanya, saya nak bertanya kepada Menteri Pengangkutan. Ya, okey, silakan. Saya bertanya bagi pihak penduduk negeri Pulau Pinang lah. 4 feri telah dibeli dan ada feri telah rosak. Lepas tu Antonolog kata, feri rosak? Macam ni feri rosak? Daripada 4 itu hanya 3 beroperasi, 1 tak beroperasi. Lepas tu Antonolog cakap lah,
Kita beli 4. Satu kita put on standby. Jadi 3 ni buat operasi. So bila 3 buat operasi, kenapa? Katalah salah satu tu rosak, yang satu ni ganti. Yang ni boleh dibaiki ataupun bukan rosak, maintenance. Katalah dia perlu maintenance, adalah dia punya periodical maintenance semua, maka digantilah dengan satu ni. YB dia bukan rosak. Dia kata, dia tanya, mana beras makmur? Beras yang sama, beras rahmah, beras makmur. Benda beras yang sama, tukar jenama je. Tak tahulah tuan-tuan, apalah nasib dapat pembangkang macam ni kan. Sedih aku tengok. Sedih aku tengok. Okay, kita get this out of the way. Tahniah kepada penjawat awam Selangor dapat bantuan khas 2,5 bulan gaji. Penjawat awam Selangor menerima bantuan khas 2,5 bulan gaji yang dibayar secara berperingkat. Jumlah itu termasuk 1 bulan gaji yang akan dibayar pada 28 Disember dan setengah bulan akan dibayar Februari tahun depan bagi membantu persiapan sekolah. Menteri Besar Amaruddin Syahri berkata bantuan khas itu termasuk gaji yang selesai dibayar menjelang Aidilfitri lalu, lapor Selangor kini. Tuan-tuan, saya bawa ni kepada persoalan tata kelola lah. Kita di Selangor dah memerintah selama 3 penggal. 2008, 2013 dan juga 2018. Dan masuk ke penggal ini 13, 4 penggal lah. Penggal 2018, kemudian masuk 2022. Sudah 4 penggal. Alhamdulillah dalam tempoh 20 tahun. 2008, tak ada 20 tahun. 2008, 2023. Ui. Dalam tempoh tersebut tuan-tuan, kita kata belasan tahun ni lah, kita nampak banyak program-program, banyak perubahan yang telah dilakukan di Selangor. Walaupun ada di kawasan-kawasan tersebut yang mungkin dikatakan tak menyokong. Tetapi bagi saya, kelemahan itu kita boleh baiki. Mungkin kelemahan itu pada pentadbiran di Selangor sendiri gagal untuk nak menonjolkan apa yang mereka telah lakukan. Baru-baru ini saya tertarik dengan satu program yang dianjurkan oleh, yang ataupun yang telah diwujudkan oleh Selangor. Dipanggil apa kalau isteri bekerja diberikan dana di Selangor. Kalau isteri tu bekerja, mama kerja. Mama kerja di Selangor. Ni untuk makluman siapa yang tak tahu, di Selangor dia ada satu inisiatif mama kerja nama dia. Inisiatif tunai bagi 5,000 wanita Selangor, iaitu ibu yang bekerja, bagi membantu meringankan beban penjagaan. Mereka akan diberikan RM1,000. Inisiatif berjumlah RM1,000 secara one-off kepada ibu-ibu yang bekerja di Selangor. 5,000 orang. Okey, permulaan lah kita kata. Tapi tak apalah inisiatif. Dan banyak inisiatif-inisiatif lain lah di Selangor ni. Kan? Kalau antara yang tak tahu siapa yang berniaga di Selangor, di negeri Selangor tu tuan-tuan akan dapat antaranya dana geran. Geran ni bukan pinjaman ya. Kerajaan negeri bagi kepada mereka yang berniaga, duduk di negeri Selangor, berniaga di negeri Selangor, akan ada geran sehingga RM30,000 secara percuma. So macam mana nak tahu geran-geran ni is? Pergi ke pejabat daerah masing-masing. Saya tak tahu tahun depan lah sebab bajet baru ni kan, yang sebelum ni dah tutup. Kemudian untuk yang dialisis dan sebagainya, ada bantuan-bantuan mereka. So pergi ke pejabat daerah, pergi ke pejabat pusat zakat masing-masing, pejabat daerah lah, tanyalah apa bantuan-bantuan yang boleh tuan-tuan ada di Selangor. Alangkah eloknya kalau benda macam tu ada kat Sarawak juga tuan-tuan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Itu tak ada. Bukan kata tak ada langsung, memang banyak yang tak ada. Sementara itu di Kedah pula, kita duk cerita pasal Selangor kat Kedah. Okay. Langkawi muram, Persatuan salahkan lada jadual feri. Kemerosotan pelancongan ke Langkawi khususnya menyerang penyeraian Delta Bali ini dikatakan berpunca daripada kegagalan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan kelemahan penyaluran maklumat berkaitan pergerakan feri. Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zaiduddin Khadir berkata, sebagai agensi bertanggungjawab membangunkan industri pelancongan di Langkawi gagal menangani kemerosotan itu. Lada kata Langkawi dalam keadaan baik. Namun realitinya kami di industri memang amat terkesan dengan keadaan yang berlaku, katanya. Sementara itu Zaiduddin mendedahkan bahawa tempahan hotel bertaraf 3 bintang ke bawah hanya mencapai kadar 10% lebih teruk berbanding tahun lepas. Kita kena ingat tahun lepas tu COVID. Dia justru menyuarakan kebimbangan pulau itu menjadi pekan hantu jika masalah itu tidak ditangani. Sementara itu Zaiduddin berkata Langkawi juga hanya mempunyai 2 produk baru yang diketengahkan, iaitu projek jambatan kaca Eagle Nest dan pusat selam snorkel di Pulau Singa yang akan beroperasi Disember. Kegagalan menangani kes itu juga katanya mungkin disebabkan oleh kekosongan kerusi CEO yang belum diisi. Sampai hari ini CEO masih belum dilantik, dah 8 bulan katanya.
Sementara itu, tisu tiket, Zainuddin berkata maklumatnya lambat dikemas kini menyebabkan pelancong sukar merancang perjalanan. Jadual feri lambat keluar. Baru hari ini, lebih kurang 2 jam lepas baru keluar. Jadi orang nak rancang macam mana? Orang takkan boleh rancang di saat akhir, kata Zainuddin. Bagaimanapun, seorang jururakab sebuah ferry memberitahu maklumat itu tidak dapat. Kita dah letak dalam susun atur. Setiap 3 bulan memang akan ada kemas kini dalam sistem. Manakala jadual feri akan berlayar, kita kemas kini dalam masa seminggu. Jadi pelanggan boleh merancang tarikh. Sementara itu, Zainuddin berharap kerajaan pusat dan negeri sama-sama memegang peranan mempromosikan Langkawi. Okey. Kita tarik. So, saya tertarik. Lada ni bawa siapa tuan-tuan? Kita tengok. Oh, siapa Muhammad ni? Co-chairman of Board of Director, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi. Oh, dia seorang. Okay. Inilah dah. Top management? CEO ada tak? Oh, Deputy CEO. CEO tak ada tuan-tuan. Deputy CEO je. Tapi dia punya chairman dia Sanusi ya. Ui, patutlah. Tak lagi tak apa. Okey tuan-tuan. Menarik. Nusi lah. Yalah memang saya tahu Nusi, tapi saja je saya nak check dulu kan, dia kata fakta saya salah kan. Saya pula kena kan. Alright. So, cerita terkini tuan-tuan. Kan Siti Mastura hari itu ada 48 jam yang lalu, 2-3 hari yang lepas, beliau dikatakan mengeluarkan satu kenyataan mengatakan Lim Guan Eng ada kena mengena dengan dengan Chin Peng, yang parti komunis tu, ada kena mengena dengan Lim Kuan Yew. Padahal Lim Kuan Yew sepupu sepapat adik-beradik, berkaitan pula dengan Anthony Locke, suka hati dia je. Jadi dia nak menimbulkan satu persepsi bahawa DAP Lim Guan Eng ini ceramah politik dekat Kemaman tuan-tuan. Sebab kan ada Kemaman PRK tak lama lagi kan, so dia orang dah ceramah politik kat situ. Dia nak timbulkan keresahan, dia nak timbulkan kebencian kaum. Oh, rupanya komunis dia orang ni, rupanya pengkhianat negara orang DAP ni. Dia nak timbulkan itu dulu. Dia nak lambung yang itu. So lepas dia lambung itu, baru dia cerita kaitan PH dengan ni, BN dengan ini, therefore dia orang pun juga sebagainya. So disebabkan itu, Lim Guan Eng bagi masa kepada Siti Mastura 48 jam kepada Ustazah Kiriman Neraka ini bagi menarik balik atau membuktikan dakwaan tersebut. So 48 jam telah berlalu. Guan Eng mulakan prosiding saman terhadap Siti Mastura. Pengurusi DAP Lim Guan Eng memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad kerana mendakwa dia memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bun Hua. Sorry tuan-tuan. Okay, Ong Bun Hua. Dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Okay. Lim berkata dia telah melantik Peguam Sangkaran Narayan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Lim juga menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk menyatakan pendirian mereka secara terbuka terhadap dakwaan yang dibuat oleh Siti Mastura. Saya telah melantik Sangkaran Narayan Nair sebagai peguam saya untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap ahli Parlimen Kepala Batas. Siti Mastura membuat ucapan kebencian itu di sebuah acara PAS di Kemaman pada 4 November lalu, 6 hari lepas. Selain dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew, Siti Mastura juga mendakwa Lim Guan Eng dan bapaknya Lim Kit Siang punya hubungan dengan ramai pemimpin DAP termasuk Anthony Locke, Nga Komeng, Teresa Kok, Ngeh Koham. Susulan itu, Lim memberi tempoh hingga semalam untuk membuktikan dakwaan. Semalam pemimpin PAS juga, DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasal dari berniat jahat. Mengulas lanjut, Lim mendakwa Siti Mastura bersifat rasis dan ekstrim dengan membuat dakwaan bagi menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina. Dia juga mendakwa Siti Mastura enggan menunjukkan bukti dan memohon maaf. Turut membimbangkan
adalah sikap penyokong PAS yang turut menyokong dan memuji Siti Mastura kerana pembohongannya telah mencetuskan kemarahan di kalangan penyokong dan pemimpin DAP serta rakyat Malaysia, katanya. Baik. Tuan-tuan, ni saya nak cerita kepada PAS, kepada Siti Mastura, Dr. Siti Mastura, kepada PAS, kepada Muhyiddin Yassin dan juga konco-konco mereka. Termasuk walaun-walaun. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Inilah masa terbaik bagi tuan-tuan PAS bersatu membuktikan di mahkamah bahawa Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, DAP ada kaitan dengan komunis. Inilah masa dia. Inilah avenue, tempat dia. Inilah keadaan dia. Ini macam ni. Dalam saman fitnah, okay, bila Lim Guan Eng saman Siti Mastura, apa yang Siti Mastura perlu lakukan untuk dia nak menang kes ini? Mudah saja. Dia kena buktikan dengan fakta bahawa kenyataan dia itu adalah benar. Itu saja. Bawalah bukti, bawalah keratan akhbar, bawalah penyataan, bawalah buku, bawalah dokumen, bawalah saksi, bawalah sesiapa sahaja sekalipun. Bawalah sesiapa sahaja sekalipun, apa sahaja sekalipun, dokumentasi apa sekalipun, pergi ke mahkamah itu kerana di mahkamah ini lebih adil. Tunjukkan kepada mahkamah dan buktikan kepada Malaysia dan dunia bahawa dakwaan itu adalah dakwaan yang benar. Kalau tidak, dosa fitnah ni tuan-tuan, bukan setakat Siti Mastura tu je kena bertaubat. Tuan-tuan yang sebarkan fitnah daripada dulu pun kena bertaubat. Tuan-tuan tak faham dan tak rasa dosa tu. Nasib baiklah Tuhan ni, kalau kita buat dosa, Tuhan tak beban, tak bagi kita rasa dosa tu. Saya rasa kalau Tuhan bagi kita buat dosa tu, rasa dosa tu, terus bertaubat kita. Tapi tujuan itulah dia. So macam mana nak bertaubat pergi tanya ustaz dan ustazah masing-masing. Simple. Pertama, taubat pada Allah lah. Tapi yang kedua, mohon maaf dengan orang yang tuan-tuan fitnah tu. Yang ni payah. Macam mana tuan-tuan nak mohon maaf dengan Lim Guan Eng? Dengan DAP? Macam mana? Kan? So macam mana? So persoalan ini sebenarnya, benda dosa fitnah ni bukan dosa main-main. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ada satu surah khusus untuk supaya kita umat Islam ni jangan jadi umat yang pemfitnah. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Hujurat antara lain. Jangan kita jadi satu kaum yang menindas kaum lain sehingga kita menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Tabayun dalam menyebarkan maklumat, itu semua dalam surah Al-Hujurat. Ni, kalau saya minta Dr. Siti Mastura bahaskan tentang surah Al-Hujurat, banyak kitab tafsir, banyak hadis, banyak Al-Quran. Saya rasa dia sangat alim dalam membahaskan perkara tersebut. Tetapi kenapa dia lima taqulu lama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Kenapa dia buat benda yang kenapa dia tak buat benda yang dia cakap? Benda yang dia sendiri cakap. Besar kemurkaan Allah orang yang buat benda yang dia sendiri tak. Orang yang tak buat benda yang sendiri cakap. Dan sedihnya tuan-tuan, benda ini, dia macam ni, politik ini, kita berbahas soal polisi, kita berbahas soal tata kelola, kita berbahas soal pentadbiran, itu politik. Apa kena mengena sepupu dia, adik dia, mak dia, dia makan, dia tak sembayang, dia pergi apa kaitan semua tu? Itu dosa dia lah kalau dia orang Islam lah. Kalau dia orang Islam, tak ada kena mengena dia bukan Islam dan juga pentadbiran. Tak ada kena mengena tuan-tuan. Tak ada kena mengena. Tidak ada kena mengena langsung. And yet, ini hujah yang digunakan. Kenapa? Sebab orang Islam kita di Malaysia ini, bukan semualah, ada di kalangan kita mempunyai ilmu yang terlalu cetek. Mungkin sebab pendidikan kita tu kot. Even benda asas kepada Islam tu sendiri diorang tak faham. Dan mudah tertipu dengan penunggang dan penonggeng agama ni. Kalau ustaz je cakap, betul lah tu. Walaupun hadis tu hadis palsu. Walaupun tak ada asal pada hadis tu, pun dia akan percaya. Itu yang hadis tuan-tuan. Yang Rasulullah sebut, barang siapa berdusta di atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, mutawatir. Pun ada orang percaya pada hadis palsu. Ini kan pula fitnah yang macam ni.
Kerana apa? Cetek ilmu. Sebab itu saya buat live macam ni. Supaya kita menjadi orang yang berilmu. Orang yang faham. Orang yang sentiasa berfikir dahulu. Saya tertarik dengan Carl Jung kata, apa itu berfikir? Berfikir bukannya informasi masuk dalam otak kita. Itu informasi masuk otak kita. Berfikir ni, informasi masuk tetapi kita persoalkan. Kita lihat dari pelbagai sudut. Kita teliti. Kemudian baru kita buat konklusi. Betul tak betul itu cerita lain. Tapi kita persoalkan. Wa'imah datang daripada siapa pun. Termasuklah ulama ke, ustaz ke, tok guru ke. Tetapi kita ada satu perangai orang Melayu kita ni. Oh, tak boleh lawan kata tok guru. Nanti tulah. Yang ini salah pemikiran, tuan-tuan. Bukan kita melawan. Dia ingat melawan ni. Melawan yang betul. Konsep melawan betul. Melawan tu apa? Tok guru cerita tentang hadis. Kita duk maki dia. Tak ada kena-mengena dengan hadis tu. Kita kurang ajar dengan dia. Itu adab. Tapi kita mempersoalkan, bertanya. Hadis tu sahih tak sahih? Berita yang disampaikan ni betul ke tidak? Bila Dr. Ustazah Siti Mastura kata berkaitan dengan komunis, kita persoalkan ke tidak? Atau kita terima je bulat-bulat? Kerana apa? Oh, dia Dr. Ustazah, takkanlah lebay untit nak menipu. Istilah baru. Kan? Takkanlah dia nak menipu. Itu saya kata bukan berfikir. Kalau saya persoalkan daripada mana data kamu dapat. Fakta daripada mana? Muka surat berapa? Buku mana? Rujukan sejarah yang mana? Atau kamu sekadar sebut-sembur je? So, bila kena saman, salah siapa, tuan-tuan? Pertahankanlah. Itu je cara je, nanti jangan risaulah. Since dia tak nak minta maaf, apalah salah minta maaf? Mintalah. Tapi kenapa takut nak minta maaf? Itu saya kata. Baik, habis cerita fitnah tu kat situ. Tertarik saya dengan satu kenyataan hari ni, tuan-tuan. Bersatu akan buat laporan polis SPRM. Okay. Berita ini 10 November hari inilah. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengumpulkan laporan kepada polis dan SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada parlimen itu ditawarkan faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Ini melanggar peruntukan seperti Akta SPRM dan kita buat laporan polis dalam tempoh sehari dua. Maklumat akan dikumpulkan. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gong Musang atau ahli parlimen Kuala Kangsar. Dalam ahli parlimen Kuala Kangsar dia beritahu ketika mesyuarat Bersatu Kelantan dapat tawaran tetapi menolak semuanya. 3 hari selepas itu diumum keluar keputusan sokong sana. Justru kita syak ada perkara sedang berlaku yang melanggar peraturan undang-undang, katanya. Hadir sama ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan 2 naib presiden Datuk Reza Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Wan Faizal Wan Kamal. Muhyiddin juga berfungsi berkata akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara yang sama. Okey. Dalam masa yang sama, berita yang lain, ugut dan sogok Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Seorang pemimpin UMNO meminta pengurusi PN Muhyiddin Yassin cermin diri sebelum membuat dakwaan 4 Parlimen Ahli Bersatu menyokong PM diugut atau disogok. Ahli Parlimen Muhammad Puan berkata membangkitkan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu, siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok? Muhyiddin patut cermin diri sendiri. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok ni? Semua ahli Parlimen UMNO yang keluar parti tahun 2018 dan masuk Bersatu 2019 jadi menteri. Semua dapat jawatan. Tok Pa, Dr. Latif, Ikmal Hisham, Mas Erianti, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Shahbudin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Ahmad Zahid, Syahril Samad dan Aziz pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa mereka lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Okey, yang pada tahun 2018, masa itu kita antara yang tak bersetuju lah menerima UMNO yang lompat ni dia dalam Bersatu. Antaranya Hamzah Zainuddin, Tok Pa dan sebagainya melompat masuk Bersatu. Itu satu hal. Tetapi, perkara yang sama berlaku beberapa tahun kemudian, iaitu pada tahun 2020. Tuan-tuan ingat tak? Mesti ingatnya.
berapa ramai ahli yang melompat, berapa ramai ahli yang dikekalkan dan diberi tawaran supaya mereka kekal di atas jawatan-jawatan tertentu. Soalan kita, adakah itu sogokan? Dan kita tahu juga ahli parlimen yang diberi ugutan sehingga dia terpaksa keluar daripada parti PKR pada waktu itu dan menyertai dan menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kita ingat peristiwa tersebut. Dan yang menariknya tuan-tuan, yang menariknya saya nak bawa, apa yang Muhyiddin kata pada hari ini? Apa yang Muhyiddin kata pada hari ini berkenaan dengan perkara ini? Okey. Okey, yang ni. Okey, saya kata tadi sogokan kan. Saya akan terangkan macam mana mereka menggunakan kaedah untuk nak memastikan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ini jatuh. Apa konspirasi teori mereka? Bersatu, Akta Anti Lompat Parti ada kelemahan, perlu dikaji semula. Bersatu mendesak Akta Anti Lompat Parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antaranya kedudukan Speaker Dewan Johari yang merupakan ahli parti politik. Apa yang kita bincang tadi, keputusan ini adalah Akta Anti Lompat Parti perlu dikaji semula kerana terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh, dalam kes 4 ahli parlimen Sabah keluar bersatu yang belum diputuskan mahkamah dan kes ini masih lagi menunggu keputusan mahkamah. Tetapi Speaker telah memutuskan mereka tidak melanggar undang-undang. Speaker bukan seorang boleh dianggap proporsional kerana dia datang dari parti yang tidak sehaluan dengan kita. Saya boleh katakan keputusan Speaker kadang-kadang ada kompromi kerana dia ada orang yang berkepentingan. Baik, saya ulas. Pertama sekali, undang-undang itu dibuat pada zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dan diorang tahu dan diorang sengaja mencipta undang-undang sedemikian. Buktinya saya nak katakan, sewaktu pembentukan kerajaan, Bersatu mengatakan mereka telah mendapat 10 sokongan daripada ahli UMNO. Dan mereka mengatakan 10 ini tidak akan gugur selagi mana mereka kekal di dalam UMNO. Tapi kemudian tak lama lepas tu, malamnya keluar kenyataan daripada Presiden mengatakan tidak ada yang menyokong. Okey? Now, kenapa mereka buat undang-undang sebegini? Sebab mereka, ini saya kata, kebijaksanaan Bersatu. Sepanjang mereka memerintah, daripada zaman 2008, sebelum itu lagi, sewaktu dia dah keluar daripada UMNO, dia membentuk Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, bertanding menggunakan tiket ataupun bendera Parti Keadilan, menang. Mereka telah merancang bahawa mereka akan menjadi Perdana Menteri. Dan perancangan mereka menjadi Perdana Menteri itu dilakukan dengan kadar yang perlu dilakukan segera. Kenapa? Sebab mereka faham, Tun Mahathir faham, Muhyiddin Yassin faham, tidak boleh diberikan negara ini kepada Anwar Ibrahim kerana kalau Anwar Ibrahim memegang negara ini, kita akan menghadapi kesukaran untuk nak sakau. Pendek kata macam tu. So, pada tahun 2020, mereka telah menggunakan rundingan dan geng yang mereka boleh geng pada masa itu. Azmin Ali lah yang kita lawan sejak sekian lama kita lawan. So, bila mereka dah melompat, dia dah lompat, geng-geng Azmin Ali dah lompat, dah bentuk kerajaan dan sebagainya, jatuh kerajaan pada tahun 2020, tercapailah impian mereka menjadi Perdana Menteri. Nah, pada waktu itu, mereka menjangkakan, memandangkan mereka Perdana Menteri, basically, they can do anything. Mereka boleh buat apa sahaja. Dan mereka boleh berkuasa dengan dana dan sebagainya. Tetapi mereka lupa satu perkara. Kita merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang berlaku tuan-tuan? COVID. Dia orang tak sangka COVID tu. Kita semua tak sangka COVID. Tetapi dalam pada mereka ambil alih pada bulan 3, bulan 4 negara tutup. Instead of dia orang nak boleh sakau dan sebagainya dengan sewenang-wenangnya, mereka terpaksa menghadapi nak kena tolong rakyat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, and they were not ready. Dia orang tak bersedia dengan keadaan tersebut. Fine. Akhirnya dalam tempoh mereka mereka kena fikir, kita kena buat sesuatu juga. Bayangkan pada tahun 2020 dan 2021,
2 tahun itu sahaja. Sewaktu Bersatu memerintah, hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. 300 juta masuk dalam akaun Bersatu, dan dalam tempoh COVID mereka berbelanja puluhan juta ringgit. Puluhan juta ringgit untuk iklan sahaja. Malah Datuk Seri mendedahkan bahawa dalam zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin telah membelanjakan 500 juta untuk iklan sahaja. Tujuan apa, tuan-tuan? Mereka faham dengan tujuan iklan, dengan tujuan publicity, mereka boleh menang pilihan raya ke-15. And that's why they were so confident dia boleh menang 115 ke 120 kerusi. Dia bukan menang, dia menang kalau tolak 20, so dia thought they can win 100. GPS masuk 120. Itu yang dia orang agak. Even kalau dia menang 95 pun, GPS datang, dia boleh dapat 115 kerusi. Itu sangkaan mereka dengan dana, publicity, benda-benda macam tu. Tak disangka parti yang dia lawan, Pakatan Harapan yang tak berduit dan jadi pembangkang itu, boleh menang lebih banyak daripada mereka. 80 lebih kerusi, tuan-tuan. Berbanding mereka 70 lebih kerusi. Itu saya kata, kita merancang, Tuhan merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Bila dah 80 kursi, dia ingatkan boleh bentuk kerajaan macam sebelum ini. Bagi SD, bagi kat Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong terima. Yang di-Pertuan Agong, the first time 2020 tu bagi dia tak bersedia. Tak pernah dalam sejarah. So sekarang ni dia nak buat dalam sejarah ni, sudah dia fikir. Baginda dah ada masa berfikir. AG pun ada masa berfikir. Pegawai-pegawai baginda pun ada masa fikir. No, we not gonna do that. Dan saya ada buat live, saya kata perlu ada minority government. Dan minority government ini yang ada majority dulu kena pergi. Majority among minority. Dan apa yang saya cakap itu diterima, tuan-tuan. Mungkin Yang di-Pertuan Agong tak tengok lah live saya, tapi itu logik sebenarnya, bukanlah saya punya idea. Itu mana-mana negara lain pun pernah buat. Dia ada parti-parti yang minority, majority di kalangan minority, maka dia akan menentukan dan akan menjadi Perdana Menteri. And that was happen. Yang di-Pertuan Agong panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak jadi kerajaan, bentuk kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju. Yang kedua paling tinggi adalah Perikatan Nasional. Dipanggil Perikatan Nasional, kamu nak jadi kerajaan. Perikatan Nasional kata, tak nak, tak bersetuju. Okey, tak apa. Panggil UMNO, Barisan Nasional, kamu bersetuju? Setuju. Panggil GPS, setuju. Satu-satu dipanggil, akhirnya bentuk kerajaan. Itu kita panggil kerajaan YDPA. Kerana kerajaan itu dibentuk perekat. Pengikatnya adalah kata-kata Yang di-Pertuan Agong. SD boleh guna KAIS pada waktu itu. SD tak diterima oleh di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertanya kepada parti menerusi en blok dahulu. So, dia ingat bila dia buat undang-undang, dia ingat guna 10 undang-undang tu, kalau tak lompat parti, selagi mana tak lompat, sekadar menyatakan sokongan, maka dengan itu boleh bentuk kerajaan. Dan kalau dipecat, tak jatuh. Ini undang-undang yang dibuat oleh Perikatan Nasional sendiri. Kalau dipecat oleh parti, tidak dikira sebagai lompat parti. Ini PN yang buat, tuan-tuan. Dan sekarang mereka mempersoalkan, kenapa itu tidak dikira lompat parti? Dah dia yang buat macam tu. Sebab itu taktik dia. Dia orang melihat daripada tahun 2020 dalam keadaan tak banyak. Say dia orang dapat, katakanlah dia orang kira-kira paling teruk pun dia orang dapat majority juga. Katalah campur GPS dia dapatlah 113. Sekurang-kurangnya dia boleh tarik UMNO, dia boleh tarik PH, sokong dia orang tanpa dia orang keluar parti. Dan bila dia orang dipecat, bagus lagi, dia orang akan jadi parti bebas menyokong dia. Itu dalam mentaliti dia orang masa dia buat undang-undang itu. So tak disangka undang-undang itu makan diri. Instead of berlaku kepada mereka, kepada kita, kepada kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan ni, dia berlaku kepada mereka. Dia berlaku kepada mereka. Dan sekarang ini dia nak minta pula supaya undang-undang tu dikaji balik. Sebab itu saya setuju dengan KJ dalam bab ni lah, saya setuju. KJ kata apa? Bersatu haunted by own goal in anti-hopping law, says KJ. The former minister says Bersatu rejected a clause in the draft law which have declared a seat vacant if an MP goes against their party stance.
An anti-hopping law clause rejected by Bersatu. Ada satu klausa anti-hopping ditolak oleh Bersatu apabila undang-undang, when the law was drafted, apabila ia telah di draft, telah kembali menghantui parti itu yang sekarang ini menyokong kerajaan Anwar Ibrahim. He said, the draft anti-hopping law bill presented to the cabinet by then Wan Junaidi mengandungi provision to declare a seat vacant if an MP went against the party stance or failed to comply with the party whip in the Dewan Rakyat. The irony is that the minister who had opposed the original draft are now the victims of the lack of this provision, said Khairi in the latest episode of Keluar Sekejap. Menarik Sebenarnya dalam draft bill, saya dah baca draft bill tu sebenarnya, ada satu klausa mengatakan sekiranya ahli parlimen satu-satu parti menyatakan sokongan dan bercanggah dengan parti itu pun dikira sebagai lompat parti. Bukan setakat dia keluar daripada parti, tetapi kalau dia menyatakan sokongan, saya sokong parti sebelah, ataupun saya tak setuju dengan parti saya, sokong parti sebelah, pada waktu itu pun dikira sebagai lompat parti. Tetapi draft bill itu dibuang, yang klausa itu dibuang, tak dimasukkan di dalam anti-hopping law. Dan draft itulah yang berlaku sekarang ini. Makan tuan, tuan-tuan. Tu saya kata senjata makan tuan tempoh hari. Senjata sudah makan tuan. Sebab itu saya kata sekarang ini apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dan ini disebut oleh Wan Junaidi sendiri dalam kenyataan beliau. Slow. Dalam Isra' Awani, saya bacakan. Ahli Parlimen bebas buat keputusan tanpa keokongan parti. 24 hari bulan November 2022. Tidak salah daripada segi perlembagaan untuk seseorang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada parlimen dan parti lain, menurut Wan Junaidi. Katanya seseorang wakil rakyat bebas untuk membuat keputusan sendiri tanpa dikongkong oleh partinya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, berlaku pertembungan sekarang ini di dalam Bersatu. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Azmin bergaduh dengan pimpinan. Tuan-tuan, perasan tak nama yang saya sebut tadi sewaktu press conference, nama Azmin tak ada. Tuan-tuan perasan nama Azmin tak ada? Sebelum saya cerita, saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini Bersatu sudah mula apa orang kata, tak puas hati dengan Azmin dan rasa curiga dengan Azmin dan Cikgu Bat. Dia ada satu gerakan dibuat di Negeri Sembilan hari tu bila Peja dilantik menjadi ketua ketua yang what do you call that, mengetuai pilihan raya di Negeri Sembilan. Menyebabkan si Cikgu Bat terasa hati lah. Cikgu Bat terasa hati. Disebabkan oleh itu, ada video WhatsApp mengatakan ini adalah tindakan tak betul dan sebagainya, Peja duda-duda. Ini adalah menyebabkan ada beberapa caitro PN sendiri mula tarik handbrake. Akhirnya Muhyiddin Yassin keluar kenyataan. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Aduh, sedih iklan ni. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli parlimen. Bagaimanapun, Presiden Bersatu menegaskan partinya tidak akan tunduk terhadap pakatan jahat itu. Saya nak cerita. Sebenarnya Muhyiddin tahu, Bersatu tahu dan Bersatu faham. Kerja ataupun underground work untuk melemahkan Bersatu itu bukan datang daripada orang luar.
Sebenarnya perkara itu datang daripada orang dalam parti Perikatan Nasional, terutama Bersatu itu sendiri. Kan? Dan mereka saling tunding-menunding jari. Apa yang berlaku? Cikgu Bat dok tuduh Peja. Peja dok tuduh Cikgu Bat. Kemudian dok tuduh Azmin. Azmin dok tuduh orang ni. Saya baca kenyataan. Peja bermain kayu tiga dengan Anwar, dakwa Cikgu Bat. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham menuduh pengurusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Bersatu di peringkat pusat. Cabar Peja nyatakan kesertaan kepada PN dan tidak akan sekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk. Jika tidak mampu, elok pindah terang-terangan, berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius, timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun hilang, katanya. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat. Ini bukan kali pertama Cikgu Bat membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Peja. Dalam masa yang sama, Peja jawab. Peja apa? Jangan layan Cikgu Bat. Peja. Timbalan Presiden Peribumi, Datuk Seri Ahmad Zuma meminta orang ramai supaya tidak mengendahkan sebarang kenyataan dan provokasi dibuat oleh aktivis politik Cikgu Bat atau ialah oleh Cikgu Bat. Kan? Yang dibuat oleh Cikgu Bat. Tuan-tuan. Dia macam ni persengketaan di dalam satu ni bukan lagi satu rahsia yang boleh dan ditutup dah. Seorang tunding jari pada seorang, seorang tunding jari pada seorang. Dan saya sebut tadi, di dalam mesyuarat dan dalam kenyataan akhbar, Azmin tak ada. Nanti Azmin mungkin akan buat kenyataan lah. Cuma saya kata, saya tahu Azmin kat mana. Dan di dalam Parti Bersatu dah mula bertiup kencang. Sebenarnya, antara orang yang menjadi orang tengah, di antara Pakatan Harapan dan juga geng-geng Perikatan Nasional ini, tidak lain tidak bukan adalah Azmin dan juga Cikgu Bat. Ini dikatakan di dalam secara dalaman, bukan saya yang tuduh. Azmin dikatakan masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang pimpinan di dalam Parti Keadilan. Kan saya kata bahawa yang datang berjumpa dengan, dan juga di dalam UMNO, Parti Keadilan dan juga di dalam UMNO, yang datang berjumpa dengan wakil Bersatu dan juga wakil PAS yang nak melompat atau menyatakan sokongan kepada PMX ini bukan datang daripada arahan Perdana Menteri, tak ada. Sebenarnya memang ada inisiatif ini daripada dulu. Saya dah cakap dah itu. Inisiatif perjumpaan itu ada. Camp A, Camp B, di dalam PAS, di dalam Bersatu, pecah tiga dan sebagainya, ada. So pertemuan itu sedang dirancang. Dan tuan-tuan kena ingat, yang merancang kejatuhan PH pada tahun 2019 masuk 2020 adalah Azmin Ali yang bertemu dengan siapa? Dengan UMNO. Di mana? Di rumah dia di Putrajaya. Tuan-tuan ingat tak? Pada masa itu saya terbaca, saya ingat lagi. Wartawan menunggu di luar rumah Azmin Ali apabila mendapati ada lebih kurang 5 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO pergi ke rumah Azmin. Pada waktu itu. Dalam masa yang sama sekarang, kenapa? Sebab dia nak membentuk kerajaan. Jadikan dia sebagai Perdana Menteri. Asal ideanya dia kena jadi timbalan dan kemudian jadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim. Sehingga kan geng-geng kartel datang jumpa saya. Is, dia kata, kau kena faham Azmin akan jadi Perdana Menteri. Bukan bos kau Anwar Ibrahim, dia kata. Saya kata, pi mampus dengan korang. Aku tak akan ikut Azmin Ali. What happened now? Exactly the same. Almost the same. Dia kata, daripada kita jadi pembangkang, kita kena jadi kerajaan. Kita hidup susah. Azmin Ali tak nak hidup susah. So dia buat geng-geng dia, rundingan itu berlaku. So hari ni dah buka cerita. Yang buka cerita bukan saya, tuan-tuan. Saya ni bagi hint je 2-3 kali. So sekarang ni cerita tu dah terbongkar. Perbincangan itu ada. Cuma of course kalau tanya dia takkan mengaku. Bodoh lah kalau dia mengaku. Tetapi orang di dalam Bersatu dah tahu. Tak percaya kalau tuan-tuan ada geng di kalangan Bersatu, tuan-tuan pergi tanya. Jangan tanya macam-macam, tanya pimpinan. Apa kedudukan Azmin Ali? Siapa dia? Adakah orang pimpinan Bersatu masih lagi percaya pada Azmin Ali and the gang? Habis tu kalau tak percaya, kenapa hantar bertanding di Selangor? Diorang tak ada choice, diorang tak ada pilihan. Kalau saya kata, kalau okey, tuan-tuan ingat tak?
pada PRN yang lepas, Azmin Ali kata dia tak nak bertanding. Kan? Azmin Ali kata dia tak nak bertanding dalam PRN. Tapi dipaksa juga bertanding, akhirnya dia akur. Dan dia bertanding. Memang betul pun. Pada masa itu, dia tak nak bertanding. Bukan sebab apa. Ini saya cerita. Bukan sebab apa. Sebab yang utamanya sebenarnya, dia duk pancing, tak bertanding, supaya dia kata, aku dah kembali setia dan bertaubat. Aku mohon maaf, aku nak kembali. Dan since aku nak kembali ni, maka bantulah aku kembali. Maka bawalah aku kembali ke dalam kapal ini. Dan bawalah aku naik bersama dengan kerajaan. Bagilah aku jawatan senator, timbalan menteri pun tak apa. Dia tak cakap lah spesifik macam tu. Tetapi arahnya ke arah situ lah. Tetapi kemudian dia diconvincekan bahawa dana kita banyak, kita boleh menang. So dia U-turn, dia masuk bertanding. Dan dia kalah. Dia menang lah, tapi tak berjaya menguasai Selangor. Pada masa itu dana banyak sebagainya, dia ingat dia boleh menang lagi sekali. Sekali lagi dia tertipu, tuan-tuan. Dana itu tak sebanyak sebagaimana. Banyak juga dengan Azmin Ali. Kalau tuan-tuan perasan, tanya dengan Juwairiyah sendirilah. Bagaimana belanja dia di kawasan Hulu Kelang tu. Oh, besar tuan-tuan. Tapi itu pun dia je lah menang. Menang tipis pula tu. Yang the rest still kalah. Walaupun ada juga yang menang. But point is, sekarang ini dia balik. Dia macam ni. Orang yang tak pernah nak setia ni. Dan orang dia punya kepentingan hanyalah dunia, pangkat, wang, darjat dan kedudukan ni. Dia senang nak baca tuan-tuan. Very easy to read. Dia kat mana ada gula, kat situlah ada dia. Kat mana ada gula, kat situlah dia akan pergi. Dia akan tertarik kepada perkara tersebut. Dia akan menafikan perkara ini. Dan saya terbaca perkara ini disebabkan saya terbaca kan. Boleh tak saya buktikan? Macam juga benda lain, macam dulu saya kata akan ada 5 orang yang melompat. Saya tak boleh nak buktikan sehingga perkara itu berlaku. Sama juga perkara ini, saya tak boleh buktikan sehingga perkara itu berlaku. So, 11,000, 12,000 yang menonton kita ni. Terima kasih. So, ada yang tanya saya, kerajaan ni boleh bertahan ke? InsyaAllah. Kerajaan boleh bertahan? InsyaAllah. Tidak ada yang mustahil. Kita yang kena berusaha sebenarnya. Kita berusaha apa? Pertahankan kerajaan ini. Pertahankan, inilah dia pemerintah dan pentadbiran yang akan menyelamatkan negara kita. InsyaAllah. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oh, siapa yang nak pergi trip memancing candak dan memancing LTL? Tidak. RM300 seorang dilangkaui? Hubungi nombor ini. Okey, bersama Encik Rabi'i kita. Hopefully adalah. Tolong. Bila Januari nanti? Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, kita jumpa lagi tuan-tuan. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.